Hai dan salam sejahtera saya ucapkan kepada dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Sherina Dominic, nombor matriks BS1911721. Hari ini saya akan membahaskan salah satu artikel bagi melaksanakan tugasan jurnal video individu. Saya telah memilih artikel pertama yang bertajuk Ancaman Hakisan Pantai dan Adaptasi Komuniti Pesisir Pantai di Malaysia. Kajian kes Kampung Kemeruk Kota Baru, Kelantan yang telah ditulis oleh Siti Nur Amira dan rakan-rakannya pada tahun 2016. Saya akan memulakan perbincangan ini dengan menyatakan antara isi yang akan dibahaskan sepanjang pembentangan ini, yaitu pengenalan, persoalan dan matlamat kajian, metodologi kajian, dapatan kajian, dan perbincangan serta kesimpulan. Bermula dengan pengenalan kajian, Jabatan Pengairan dan Sariran 2002 mentakrifkan zon pesisir pantai adalah meliputi satu kawasan pesisir yang bersempadankan 5 km ke sebelah darat dan 16,1 km nautika ke sebelah laut dari paras purata air pasang Perbani. Kawasan pesisir pantai merupakan kawasan yang sensitif dan cenderung terdedah kepada pelbagai ancaman seperti hakisan yang memberikan kesan kepada kesejahteraan hidup manusia, persekitaran, dan ekosistem. Kajian ini membincangkan tentang fenomena hakisan pantai yang sering berlaku di Kampung Kemeruk Kota Baru, Kelantan. Kekerapan berlakunya hakisan di pesisir pantai adalah disebabkan kombinasi faktor alam semula jadi dan tindakan manusia. Jika situasi ini dibiarkan berlarutan tanpa sebarang tindakan, maka masalah hakisan akan semakin teruk sehingga boleh mempengaruhi kualiti hidup komuniti setempat. Seterusnya, antara persoalan dan matlamat kajian ini dilaksanakan adalah bagi mengenal pasti bentuk adaptasi komuniti pesisir pantai di Kampung Kemeruk bagi mengatasi ancaman hakisan pantai untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Kajian ini turut menunjukkan betapa pentingnya kajian mengenai hakisan pantai dalam negara kita, Malaysia, kerana kita mempunyai pesisir pantai yang sangat panjang untuk dipelihara. Selanjutnya, metodologi kajian. Kawasan kajian ini tertumpu kepada Kampung Kemeruk mengikut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh pengkaji, yaitu kawasan yang terdapat perubahan pantai yang amat ketara, ekoran hakisan pantai yang berlaku. Letakkan lokasi Kampung Kemeruk adalah di sepanjang pesisir Sungai Raja Gali. Beberapa kaedah kajian telah digunakan bagi memperoleh data yang diperlukan, yaitu kaedah literatur, soal seridik, temu bual dan pemerhatian. Instrumen kajian juga melibatkan kaedah soal seridik, temu bual dan pemerhatian. Persampiran secara berstrata telah dilakukan dalam kajian ini, yaitu memfokuskan kepada semua mangsa hakisan pantai. Sebanyak 83 orang ketua isi rumah telah menjadi responden bagi menjayakan kajian tersebut. Dalam set soal seridik, penyelidik telah membahagikannya kepada 3 bahagian, seperti profil responden, adaptasi terhadap ancaman hakisan pantai, dan persepsi terhadap keberkesanan adaptasi yang dilakukan. Hal ini bagi memudahkan penyelidik menganalisis setiap jawaban yang telah diberikan oleh para responden. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan kaedah explanatory sequential design, yaitu hasil analisis kuantitatif disusuli data kualitatif bagi menghasilkan interpretasi. Bagi bahagian dapatan kajian dan perbincangan pula dibincangkan mengenai data profil responden, ancaman hakisan pantai terhadap komuniti setempat, mengapa komuniti Kampung Kemeruk masih menghuni kawasan ini, dan kaedah adaptasi pengawalan. Komuniti yang dikaji merupakan mereka yang tinggal di kawasan pesisir pantai sepanjang tebing Sungai Raja Gali. Berdasarkan kerja lapangan yang dilakukan oleh pengkaji, antara data yang telah diperoleh ialah profil responden yang terdiri daripada jantina responden, status perkawinan, peringkat umur, taraf pendidikan, pekerjaan responden, dan pendapatan bulanan. Pengkaji mengatakan bahawa responden lelaki
lebih banyak dengan 59,0% berbanding responden perempuan yaitu 41,0%. Pengkaji juga mendapati lebih banyak jumlah responden yang telah berkawin yaitu 74,7%, duda atau janda 15,7%, dan responden bujang sebanyak 9,6%. Dari segi peringkat umur, responden yang paling ramai adalah umur di antara 30 hingga 51 tahun, yaitu 55,5%, manakala responden di peringkat umur 50 tahun ke atas, 36,1%, dan umur 30 tahun ke bawah, sebanyak 8,4%. Pengkaji juga mengatakan tahap pendidikan di Kampung Kemeruk memuaskan kerana kebanyakan respondennya berpendidikan, Sijil Pelajaran Malaysia yaitu SPM dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia yaitu STPM. Sebanyak 24% responden ini bekerja sebagai nelayan dan mempunyai pendapatan bulanan antara RM500 hingga 1,000 dengan 42,2%. Daripada kerja lapangan ini, pengkaji melihat ancaman hakisan pantai terhadap komuniti setempat. Panjang pantai di pesisir Kelantan adalah 75,5 km dengan 53,5 km daripadanya telah mengalami hakisan. Kesan hakisan ini boleh dibahagikan kepada dua, yaitu kesan boleh dilihat dan kesan tak boleh dilihat. Bagi kesan boleh dilihat, boleh dibahagikan kepada dua, yaitu kesan langsung dan kesan tak langsung. Kesan langsung yaitu kerosakan harta benda seperti pintu dan dinding rumah pecah, serta kehilangan tempat tinggal yaitu bahan binaan rumah yang agak murah dan tidak dibina dengan kukuh. Manakala kesan tak langsung yaitu kerosakan infrastruktur jalan raya dan sistem bekalan elektrik terputus. Ini mengakibatkan menyukarkan pergerakan penduduk. Selain itu, pencemaran air, sampah salap dan limpahan daripada sistem pembentuk menyebabkan penyakit berbahaya seperti demam denggi. Bagi kesan tak boleh dilihat pula, melibatkan gangguan emosi, sentiasa berasa risau terhadap ancaman hakisan pantai kerana melibatkan harta benda dan menyelamatkan nyawa. Situasi ini sering dirasai setiap kali musim tengkujuh, yaitu pada bulan November hingga Mac, yaitu dikenali sebagai monsun timur laut. Keadaan ini kerana laut akan bergelora, mengakibatkan hakisan pantai lebih giat berlaku. Pengkaji juga mengatakan bahawa para responden ada mengatakan bahawa semasa hakisan pantai berlaku, 98% responden meletakkan keselamatan keluarga dan harta benda sebagai agenda utama yang perlu dijaga. Dalam dapatan kajian dan perbincangan juga, pengkaji mengatakan mengapa komuniti Kampung Kemeruk masih menghuni kawasan ini. Yang pertama adalah pemilikan tanah sendiri. Ia merupakan tempat asal mereka sejak nenek moyang lagi dan ini berada dalam kelompok sanak saudara terdekat dalam kampung. Faktor yang kedua adalah faktor kejiwanan yang sangat akrab, yaitu mereka saling mengenali antara keluarga lain, memudahkan untuk meminta sebarang pertolongan, lebih-lebih lagi ketika menghadapi ancaman hakisan pantai. Dan faktor yang ketiga adalah terjerus kepada tahap ekonomi dan kemampuan kehidupan masyarakat. Walaupun hakisan pantai merupakan ancaman bahaya besar dan membebankan, kebanyakan mereka tidak ada pilihan lain selain terus tinggal di situ kerana taraf hidup yang rendah. Dapatan kajian dan perbincangan yang seterusnya adalah hakisan giat berlaku ketika musim tengkujuh dan kesan pembinaan benteng pemecah ombak. Ekoran dua keadaan yang bersifat semula jadi dan campur tangan manusia ini dikenal pasti hakisan mula berlaku dengan serius di Kampung Kemeruk pada tahun 1988. Oleh itu, kaedah adaptasi pengawalan telah dilakukan bagi memastikan komuniti setempat dapat meneruskan kehidupan di perkampungan tersebut.
Pihak JPS bertanggung jawab menguruskan pesisiran pantai dengan melakukan pemantauan serta melaksanakan kerja-kerja pengawalan hakisan dengan bantuan pejabat daerah dan majelis daerah. Awal tahun 1950-an, usaha ke arah memantapkan pengurusan pesisiran pantai semakin aktif melalui penubuhan pusat teknikal kejuruteraan pantai. Mereka berperanan sebagai melaksanakan pengawalan hakisan pantai yang kritikal dan memberi nasihat teknikal mengenai proyek pembinaan berkait dengan komponen pesisiran pantai, adaptasi dan masyarakat, yaitu struktur kawalan pantai di pesisir pantai yang dilaksanakan oleh pihak berwajib merupakan kaidah pengawalan yang penting dalam menangani ancaman ini. Selain itu, pembinaan struktur kawalan ini juga mengatasi masalah berkaitan dengan kemusnahan harta benda komunitas setempat, dan adaptasi merupakan antara perkara penting yang dilakukan penduduk setempat. Adaptasi bertujuan agar pertempatan yang didiami mampu menjadi sebuah pertempatan yang selesa didiami dan mewujudkan kehidupan yang berkualiti. Adaptasi ini terbahagi kepada 3, yaitu jangka masa pendek, jangka masa sederhana, dan jangka masa panjang. Dalam jangka masa pendek, yaitu merangkumi tindakan segera yang diambil secara langsung berdasarkan fenomena yang sedang melanda. Usaha yang memberi impak positif untuk jangkaan masa kurang daripada setahun, seperti perpindahan sementara, membuat benteng guni pastil, dan meletakkan tayal terpakai sebagai benteng bagi mengukuhkan tebing sungai daripada impak deras dentuman ombak, serta mengurangkan hakisan tebing terjadi. Keadaan ini dapat mengurangkan keterjejasan, keselamatan, dan menyelamatkan harta benda, serta menghalang kemasukan jumlah air yang banyak ke dalam rumah. Bagi adaptasi yang kedua, yaitu jangka masa sederhana, seperti menanam pokok-pokok di persekitaran kediaman, seperti menanam pokok kelapa dan membuat ubah suai terhadap rumah yang didiami mereka. Langkah adaptasi ini dapat digunakan dalam tempo setahun ke 5 tahun. Penanaman pokok kelapa dapat menambah kadar penyerapan dan penyimpanan air dalam tanah. Secara tidak langsung akan mewujudkan satu sistem semula jadi seimbang dan efisien di ruang alam sekitar kampung dan tidak akan dipengaruhi oleh faktor keuangan. Seterusnya adalah ubah suai rumah, yaitu mereka boleh membina dinding sama ada secara menyeluruh atau separuh dengan campuran simen atau kayu bagi mengukuhkan lagi struktur rumah atau daya tahan yang lebih kuat sekiranya berlaku dentuman ombak yang besar. Adaptasi yang ketiga yaitu jangka masa panjang, yaitu memindahkan tapak rumah ke kawasan baru yang agak jauh daripada pesisiran pantai, atau pemberian tanah oleh pihak kerajaan negeri untuk dipindahkan. Jarak rumah yang agak jauh dari pesisir pantai akan mengelakkan kesan hakisan pantai yang tidak akan mengganggu kehidupan mereka lagi. Kesimpulannya, daripada kajian ini, kita mengetahui bahwa zon pesisir pantai merupakan salah satu tempat yang menarik dan cantik untuk dikunjungi. Kawasan ini sewajarnya dipelihara dan diurus sebaik mungkin karena ekosistemnya yang sangat sensitif dan rapuh. Langkah-langkah holistik perlu dirancang agar segala aktiviti pembangunan yang dilakukan hanya akan meninggalkan kesan minimum kepada persekitaran zon pinggir pantai. Semua pihak seperti masyarakat, pihak bukan kerajaan yaitu NGO dan pihak kerajaan harus mengambil langkah yang terbaik dalam menghadapi ancaman hakisan pantai. Kerjasama yang proaktif antara pihak bertanggung jawab dan masyarakat setempat amat penting karena isu hakisan pantai akan mampu ditangani dengan lebih baik. Pengkaji berharap agar kesadaran dan tanggung jawab dapat dikoordinasikan bersama-sama dengan perancangan pembangunan yang dirancang di kawasan yang dikategorikan sebagai ruang sensitif alam sekitar seperti kawasan pesisir pantai demi kepentingan bersama pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.